A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dirahmati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu kembali untuk kita meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Kita masih lagi dalam tajuk yang berkaitan kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dan kesan dia terhadap perkahwinan. Jadi sebelum ni kita ada cacat yang khusus pada isteri, cacat yang khusus pada suami, ya. Pada isteri tu kita dah bincangkan, ya. Sekarang ni kita masuk kepada kecacatan yang ada kepada suami. Yang ada kepada suami. Jadi untuk memfasahkan, untuk memohon fasah ni, jadi pasangan tu kena bawa lah, ya, dia kena mendapatkan keputusan daripada qadi untuk memasahkan nikah. Sebab fasah ni adalah kuasa hakim, ya, fasah ni adalah kuasa hakim, dia bukan kuasa suami. Jadi ya, sekiranya apa-apa berlaku yang berkaitan dengan kecacatan dalam nikah ini, maka bolehlah diteruskan ke mahkamah untuk diambil keputusan di hadapan hakim ataupun qadi. Jadi kebiasaannya memang inilah akan dijatuhkan fasah lah apabila sabit dengan hukum dia, kan, kita terdapat kecacatan pada suami atau pada isteri. Dan pada hari ini, ya, yang berkaitan dengan suami juga, iaitu sekiranya suami itu mati pucuk, memberikan tempoh kepada suami yang mati pucuk untuk berubat, ya. Jika terbukti suami mati pucuk, qadi hendaklah memberikan tempoh kepadanya selama setahun berdasarkan kalender hijrah. Sekiranya berlaku perkara ni, ya, maka sekiranya ada aduan pada isteri, katakan isteri, suami tak boleh nak beri nafkah batin pada dia kerana suami ni mati pucuk dan sebagainya, maka hakim ketika itu, kalau dalam kitab ni menyebutkan, hakim bagi peluang pada suami untuk tempoh berubat, ya, tempoh berubat dalam masa 1 tahun kalender hijrah, ya, bagi tempoh pada dia untuk berubat. So macam-macam lah. Sekarang ni ialah bila perubatan moden ni, insya-Allah macam-macam ada, kan. Ini dilakukan dengan andaian kecacatan itu akan hilang dengan berubahnya musim. Dia kadang-kadang kalau di negara Arab ni, dia musim sejuk lain perangai dia, musim panas lain perangai dia, kan. Dia macam-macam sebab sana 4 musim. Kalau belah-belah negara Arab ni macam Mesir sendiri pun dia ada 4 musim dia, kan. Kalau tiba musim sejuk, ini bulan 9 ni dah mula masuk sejuk ni, dia dah mula masuk sejuk. 10, 11, 12, 1, 2 tu dah mula nak habis. Waktu bulan 12 tu memang sejuk betul lah, kan. Jadi kadang-kadang bila perubahan musim, dia akan memberi kesan pada tubuh badan, kan, tubuh badan manusia itu sendiri. Jadi di situlah, ya, ini dilakukan dengan andaian kecacatan itu akan hilang dengan berubahnya musim.
Jika andaian itu tepat, itulah yang lebih baik. Jika sebaliknya, perkahwinan itu hendaklah difasahkan. Kalau kata tempoh dah bagi, berubat pun tak boleh, kan, tukar musim pun apa tu juga, maka waktu ketika itu adalah wajar pernikahan tersebut difasahkan, kerana tidak lagi berkemampuan memberi nafkah batin kepada pasangannya, ya. Dalilnya ialah kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengenai suami yang mati pucuk. Dia diberi tempoh selama setahun. Ini kata-kata Umar, bukan hadis, kata-kata Sayyidina Umar. Dia diberi tempoh selama setahun jika dia mampu bersetubuh. Perkahwinan dikekalkan. Dalam tempoh setahun dia beri tempoh untuk berubat ke macam mana, dan kemudian dia mampu bersetubuh, maka perkahwinan itu hendaklah dikekalkan. Tetapi jika tidak, mereka hendaklah dipisahkan dan isteri berhak mendapat mas kahwin serta mempunyai iddah, ya. Jadi tapi zaman sekarang ni tak ada masalah dah rasanya, insya-Allah, kan, isu-isu ni boleh diatasi banyak dengan perubatan-perubatan moden pun ada. Lepas tu ialah kalau kita tengok dalam iklan FB ada je orang jual macam-macam, kan. Tapi tak tahu sama ada benda tu datang barang mudarat atau tak. Kalau barang itu barang tradisional sungguh, ya, tapi kadang-kadang nama je tradisional tapi dicampur dengan bahan-bahan yang terlarang, yang kawalan daripada Kementerian Kesihatan yang khusus untuk ni, kan, contoh macam Viagra ke, Sildenafil ke, Tadalafil ke, itu benda-benda yang kawalan, tapi produk-produk ni dicampurkan juga. Itu bahaya jugalah, takut memberi kesan kepada kesihatan juga, kan. Okey tu memang okey, tapi takut selepas 4-5 bulan ambil tu dia kesan lebih teruk daripada tu pula, ya. Jadi ini ya, Umar Khattab kata bagi tempoh setahun. Bagi tempoh setahun pada suami tadi untuk berubat. Bagi dia berubat sungguh sampai dia mampu. Kalau dia dah mampu boleh memberi nafkah batin pada isteri dia, okey, selesai. Tak payah tuntut dah, tak payah fasah lah. Tetapi kalau dah berubat apa tu juga tak ada perubahan, maka hendaklah difasahkan suami isteri tadi. Okay. Bagaimana nak sabitkan suami yang mati pucuk ni? Ya. Kesemua kecacatan yang disebut di atas disabitkan dengan pengakuan ataupun laporan doktor. Ini kena ada laporan lah. Dia kena jumpa hakim atau mahkamah akan arahkan suami menjalani pemeriksaan dengan pakar sakit tuan. Kan? Pakar sakit tuan. Pakar sakit, kalau isteri dengan pakar sakit puan. Pakar sakit tuan. Jadi untuk pastikan tu, dan juga ya mati pucuk tadi adalah disabitkan pengakuan suami. Suami pun kena mengaku di hadapan qadi dan hakim, ataupun isteri bersumpah ketika suami enggan bersumpah apabila qadi memintanya bersumpah untuk membuktikan bahawa dia seorang yang bukan mati pucuk. Dia selain pada laporan doktor tadi tu, suami tu kena buat pengakuan di hadapan hakim, kan? Sebab sama-sama sekarang ni memang doktor akan berujian lah, test, kan. Doktor akan test semua untuk pastikan sama ada betul tak penyakit ni. Kalau sabit betul, okey. Kemudian pengakuan pula dari tuan punya badan. Dia kata memang betul saya tak mampu. Okey, saya mengalami isu ni. So dikuatkan dengan laporan. Ataupun suami tak nak, isteri pula, kan. Ataupun ketika itu isteri pula dia akan bersumpah. Ya, dia bersumpah, dia kata sebenarnya memang suami saya macam ni, mengalami masalah mati pucuk, kan, supaya ada pembuktian dia. Ya. Baik, apabila telah berlaku tadi perkara-perkara yang terdapat kecacatan sama ada bagi perempuan ataupun bagi lelaki, ya, kemudian dia ada kesan. Dia ada kesan apabila hakim telah jatuhkan hukuman kepada pasangan tadi, ya, maka dia ada kesan hasil daripada
fasakh nikah yang disebabkan oleh kecacatan yang berlaku, sama ada baik lelaki ataupun baik perempuan. Okey. Jika berlaku fasakh nikah atas permintaan suami atau isteri disebabkan kecacatan di atas, maka fasakh itu berlaku sebelum persubuhan atau selepasnya, atau kecacatan itu berlaku sebelum persubuhan atau selepasnya. Ini sekiranya situasi ini suami ataupun isteri minta fasakh, tak kisahlah sama ada selepas bersetubuh atau tidak, disebabkan kecacatan yang ada dalam senarai yang kita baca hari itu, maka pertama aja dia ada situasi-situasi tertentu yang telah digariskan oleh para ulama. Jika fasakh berlaku sebelum persetubuhan, mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran mut'ah untuk isteri. Sekiranya sebelum berlaku dah akad nikah, tetapi dia masih lagi belum bersama dengan isteri dia, kemudian dia dapati ada kecacatan yang terdapat pada isteri dia, maka dia ceraikan terus, dia ceraikan, maka di situ belum lagi berlaku persetubuhan antara suami isteri, maka suami tak wajib bagi mas kahwin, tiada mas kahwin dikenakan, dan tiada bayaran mut'ah. Mut'ah ini bayaran selepas perceraian kepada isteri. Kalau kahwin, isteri dapat mas kahwin, bila cerai dapat mut'ah. Dia jangan sama mut'ah dengan mut'ah syiah tu lain. Ni sagu hati perceraian. Dia macam tu lah, lebih kurang maksud dia. Ataupun isteri bila kahwin tu isteri nampak kan, salah seorang dia tak kisah, salah seorang yang ada cacat, ada kecacatan tadi tu, salah seorang, sama ada suami atau isteri. Jadi mereka sebelum isu dia, sebelum berlaku persetubuhan, mereka dah fasakh. Okey, ini kerana kecacatan itu berlaku pada suami, isteri yang meminta fasakh. Kalau suami itu ada cacat, isteri yang minta fasakh, oleh sebab itu dia tidak dapat apa-apa. Jika kecacatan itu berlaku pada isteri, isteri juga tidak mendapat apa-apa kerana perceraian itu adalah disebabkan kecacatan yang ada padanya, dan seolah-olah dia yang melakukan fasakh. Dia dalam isu ni tak kisah kalau cacat itu pada siapa. Dia yang pertama tadi tu sebelum berlaku persetubuhan, tak kisah cacat itu pada siapa, pada suami ke, pada isteri ke, mana-mana pihak yang mengadu, maka sama aja, mas kahwin tak dapat, mut'ah tak dapat. Senang bagi faham macam tu, senang bagi faham tu macam tu. Kalau suami yang mengadu untuk isteri, sama juga, ataupun isteri yang mengadu untuk suami pun sama juga. Dia fasakh, tiada mas kahwin, tiada mut'ah. Itu situasi sebelum. Keduanya, jika fasakh berlaku selepas persetubuhan, maka manakala kecacatan pula berlaku sebaik saja selesai akad, atau berlaku di antara akad dan persetubuhan, maka suami tidak menyedarinya, isteri wajib dapat mahar mesir. Jika berlakunya kecacatan itu dapat dikesan selepas berlaku persetubuhan, baru manakala cacat yang berlaku tu sebaik saja akad nikah contohnya, ataupun berlaku di antara akad dan persetubuhan, suami tak sedar, maka ketika itu dia fasakh, tetapi isteri dapat mahar mesir. Mahar mesir kita dah bincang dulu kan, mahar yang mengikut kebiasaan pada adik-beradik dia, ataupun boleh dirujuk pada kebiasaan pada kampung dia, macam mana nilaian mahar bagi orang kampung dia kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, jika fasakh dan kecacatan berlaku selepas persetubuhan, isteri wajib mendapat semua mas kahwin yang telah disebutkan ketika dalam akad. Wajib dapat mas kahwin yang telah disebutkan di dalam akad. Ini kerana mas kahwin mesti dibayar dengan berlakunya persetubuhan.
sebelum wujudnya sebab-sebab fasah. Kerana apabila dah berlaku persetubuhan antara suami isteri, maka mas kahwin tu memang kena bagi pada isteri, ya, memang kena bagi. Itu dia hak isteri dia. Okey. Dan suami tidak boleh menuntut balik mas kahwin daripada orang yang menipunya. Suami tak boleh menuntut balik mas kahwin daripada wali atau isteri yang menipunya. Ini kerana dia telah mendapat manfaat daripada persetubuhan dengan isteri tadi. Dia tak boleh tuntut mas kahwin tu. Dia tak boleh tuntut. Gambaran penipuan yang berlaku ialah isteri wali tidak menceritakan. Jadi sebab itu bila nak kahwin tu kadang-kadang ada benda yang kena beritahu, tak boleh nak sogok kerana dia memberi kesan kepada perkahwinan, kan. Kalau takat perangai tu boleh ubah lagi. Ini yang berlaku pada anggota badan tu sendiri, kan. Anggota badan tu sendiri, jika berlakunya apa-apa kejahatan yang boleh menyebabkan boleh menyebabkan jatuh fasah, boleh fasahkan nikah ni. Jadi orang ni dia macam consider wali dengan pengantin perempuan tu tipu dia lah, kan. Tapi sikit telah berlaku persetubuhan antara mereka berdua, yang si suami tadi dia tak boleh tuntut mas kahwinnya. Dia tak boleh tuntut sebab dah berlaku dah. Kalau sebelum berlaku tadi boleh lagi. Kalau tak, kalau dah lepas dia kena bagi. Masalah wali dengan perempuan tak menceritakan perkara sebenarnya, itu dia orang tanggung lah. Kan, itu dia orang tanggung sendirilah. Sebab itu kita sebab itulah dia ada apa, kalau kita tengok daripada meminang dulu, kan, meminang dulu sunat bagi wanita, bagi kita hantar wakil perempuan untuk melihat bakal isteri tu, kan. Sebab apa, wakil perempuan ni dia kurang-kurang dia boleh pegang, dia boleh peluk perempuan tu, dia nak tahu. Macam yang dulu cerita tu, dia kata kalau begini baru badannya begini, dia cerita, kan, baru badannya begini, perempuan ni badannya begini, so kita dapat tahu. Tapi kalau keluarga tu sorok, kesan dia ni lah, ya, bila dah tahu mungkin menyebabkan pihak suami atau pasangannya tu merasa duka cita dan boleh buatkan fasah. Jadi perkahwinan tu tak lama lah, kan, tak lama perkahwinan tu, ya. Okey, habis bab tu kita masuk dengan berkaitan dengan talak. Talak ni pun isu yang sekarang ni terlampau mudah dilafazkan, terutamanya pasangan-pasangan pengantin yang muda ni. Mudah sangat, baru kahwin sebulan dah jatuh talak. Pening kepala kadang kita tengok, baru kahwin sebulan, ada yang 2 minggu jatuh talak. Dia ingat macam main-main je, asal bergaduh je lah kahwin, talak. Isteri pun memang kalau gaduh tu, kalau tak suka saya ceraikan saya tu, dia minta. Yang budak lelaki ni pula jenis tak tahan juga, kan. Kau nak ambil, bagi. Baru sebulan 2 kahwin dah jatuh talak, baru 4 bulan kahwin dah 2 talak, tak sampai setahun tu. Tak tahulah macam mana, kan. Kita pun tak tahulah apa nak cakap. Okey, kita masuk apakah yang dimaksudkan dengan talak. Kalau dulu nikah adalah ikatan ataupun simpulan, simpulan lafaz yang menghalalkan hubungan suami isteri. Okey, jadi kalau talak ini, pengertian talak dari segi bahasa ialah melepas dan terlepas. Talak dari segi bahasa ialah melepas dan terlepas. Itu dari segi bahasa dia. Talak daripada segi syarak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Jadi macam saya kata tadi, kalau nikah itu kita simpulkan. Jadi bila talak ni, simpulan tadi kita rungkaikan, putuslah dia. Putuslah dia, kan. Iaitu kita rungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Dia macam-macam, dia nanti ada kiasan dia. Sebab kalau talak, sebut talak tu orang faham dah.
aku talak engkau, aku ceraikan engkau. Itu satu makna, tak payah translate lagi dah. Dia nanti ada yang main kiyah-kiyah ni, payah sikit ni. Nak kena tentukan. Jadi talak ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Cuma kita kalau orang tu bercerai, kita janganlah kita kata apalah teruk sangat dia ni, kan? Tapi kita tengok punca dia. Sebab apa? Talak ni juga adalah satu syariat. Cuma macam saya kata tadi, budak-budak muda ni dia main-mainkan syariat tu, macam main-main, mudah sangat kan. Baru 2 minggu kahwin dah jatuh talak, baru sebulan kahwin dah jatuh talak. Dia tak memahami ni kan. Jadi benda ni kalau dah tak ada jalan lain, maka syariat ni dipakai. Dan jangan mudah-mudah untuk lafazkan. Dalil talak disyariatkan adalah berdasar Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', ya. Dalil pada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk itu hanya ada 2 kali. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan pegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, atau dilepaskan, diceraikan dengan cara yang baik. Okey. Talak memang ada 3. Talak 1, talak 2 dan talak 3. Tetapi talak yang boleh dirujuk ialah talak 1 dan 2 sahaja. Adapun apabila dah lafaz talak 3, dah tak boleh nak rujuk lagi. Sebab itu dalam Quran sebut at-talaqu marratan. Talak yang boleh dirujuk kembali itu ada 2. Talak yang boleh dirujuk kembali itu ada 2. Okay. Dan dalam surah At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Ya, jadi ini menunjukkan persyariatan ni kan, sebab Allah setuju pada Nabi, wahai Nabi dan umatnya, apabila engkau dan umat engkau nak cerai, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat mulakan iddahnya. Maksud dari sini, kalau cerai isteri itu dalam keadaan isteri itu suci dan tidak disetubuhi. Sebab itu kalau dalam mahkamah sekalipun, kalau kata nak bercerai, pasangan pergi, hakim akan tanya, puan suci? Suci. Dah disetubuhi dah, tangguh dulu. Ataupun datang-datang jatuh talak dalam haid lagi lah, haram tu kan. Itu talak yang diharamkan. Talak tu sah, tapi perbuatan tu haram, dosa suami tu menceraikan isteri dalam keadaan dalam haid, ya. Dalil itu daripada dalil Al-Quran. Dalil sunnah pula, ya, abghadu halali ila Allah ta'ala at-talaq. Perkara halal tetapi yang paling Allah tak suka, paling dibenci oleh Allah SWT ialah talaq. Talaq tadi. Sebab apa? Kalau kita biasa dengar kan, kalau kita bernikah ni orang nak bina masjid, dia kata kan. Jadi tolak ni macam seolah-olah masjid yang dibina tu runtuh semula. Allah tak suka kan. Perkara halal tapi Allah tak suka. Sebab dia kesan dia banyak. Kesan dia banyak, ya. Walaupun dia satu syariat, tapi kesan dia tu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mempunyai seorang isteri yang saya cintai, tetapi bapa saya membencinya. Bapa meminta saya menceraikannya, tetapi saya enggan. Dia membawa perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, wahai Abdullah bin Umar, ceraikan isterimu. Ya, inilah kisahnya. Ini dalil daripada hadis lah, yang
mana cerai ini disyariatkan. Kisahnya apabila dia ni berkahwin, bapa mentua tak suka menantu. Kan, bapanya siapa saya membencinya. Lepas tu bapa mentua tak suka menantu perempuan ni lah. Kan, sampai tahap dia kata suruh ceraikan. So dia mengadu pada Nabi. Nabi pun kata, wahai Abdullah Umar, ceraikanlah. Ceraikanlah. Itu daripada hadis. Dalil daripada ijma' ulama. Ijma' ulama sepakatlah seluruh ulama, seluruh ulama, semua ulama bersepakat mengatakan talak disyariatkan dan tak ada siapa pun yang mengingkarinya. Maknanya kita pun tak boleh mengingkarilah. Kerana sepakat semua ulama mazhab, ulama mutabar semua kata talak ini adalah suatu yang syar'i. Satu yang syar'i terdapat dalam Al-Quran dan dia merupakan satu hukum. Dia merupakan satu hukum. Satu hukum yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga. Ada hikmah dia, namun begitu ada hikmah dia. Sebab apa talak ini Allah syariatkan walaupun Allah tak suka. Antara hikmah dia ialah, kalau kita lihat, matlamat perkahwinan ini ialah untuk kehidupan yang berterusan di antara kedua-dua pasangan. Betul tak? Itu matlamat kita berkahwin. Allah SWT mensyariatkan banyak hukum ahkam dan ada adab untuk mengekalkan dan menyemarakkan hubungan suami isteri. Betul? Dalam hubungan rumah tangga ni, Nabi pun ajar kita apa nak buat. Sebagai contohnya, dalam hubungan rumah tangga, maka dia letakkan tanggungjawab memberi nafkah itu pada suami. Jadi itu antara tanggungjawab dia. Suami buat nafkah, selesaikan dengan tanggungjawab yang lain-lain semua, sama ada nafkah zahir, batin dan sebagainya. Yang si isteri pula, dia ada tanggungjawab dia untuk mengurus rumah tangga itu pula. Untuk menguruskan rumah tangga, melayani suaminya, mengasihi suaminya, menguruskan anak-anak. Itu ada dah syariat dia, dah ada dah hukum dia. Tetapi kadang-kadang ada adab dan hukum-hukum ini tidak diikuti oleh kedua-dua pasangan atau salah seorang daripada suami isteri. Dia kalau dua-dua buat ni memang padanlah, kena cerai lah dua-dua. Ni kadang-kadang seorang jadi mangsa, betul tak? Orang ni baik, isteri baik, tapi suami tak edi. Kadang-kadang suami baik, isteri pula perangai teruk. Jadi dia jadi mangsa keadaan. Jadi itu ada jalan dia, ada jalan keluar dia. Contohnya, suami tidak memilih isteri yang sesuai, atau kedua-dua pasangan atau salah seorang tidak iltizam dengan adab-adab pergaulan hidup bersama, maka dia kalau dah berkahwin ni, masing-masing ada tanggungjawab, masing-masing tahu kewajipan yang perlu dia buat. Ini tugas suami buat yang terbaik. Ini tugas isteri buat yang terbaik. Janganlah diabaikan. Jangan ambil sambil lewa pula tentang tanggungjawab tu. Jadi jika salah seorang ataupun dua-dua tak nak buat, maka dia akan berlaku kerenggangan dalam rumah tangga. Akan wujud tidak kesefahaman dalam rumah tangga tersebut. Jadi kerenggangan ini semakin melebar dari hari ke sehari, sampailah tak boleh nak buat apa dah. Takkan nak hidup sama kalau dah apa kan? Kalau dah macam tu, tak tunggu siapa dalam rumah, bergaduh je. Seorang ke dapur, seorang ke depan, seorang naik atas, seorang ke bawah. Seorang pintu depan, seorang pintu belakang. Apa ya? Jadi itu ada jalan dia. Jadi ketika tidak ada cara untuk mewujudkan kesefahaman lagi, bila dah tak ada cara, dah cuba banyak cara. Contohnya kalau di pejabat agama ataupun di mana-mana jabatan agama, dia ada menawarkan kepada pasangan yang bermasalah ini adalah khidmat runding cara kekeluargaan. Runding cara kekeluargaan. So kalau ada masalah, pasangan ni akan datang buat aduan kat pejabat agama, maka dia akan hadapi satu sesi runding cara khidmat nasihat agama pada pasangan. Kita bantu untuk mereka kembali balik harmoni,
sekiranya ada kekurangan tu kadang-kadang pasangan tak nampak kan, kita tak nampak, tapi bila kita bercerita kepada orang yang layak untuk mendengar, kan, jadi di situ mungkin dia nampak, oh ini kekurangan pihak suami yang ni, kekurangan pihak isteri yang ni, maka yang itulah diperbaiki, ditambah baik kan. Jadi itu yang bila dah lalu dah semua tu, ada pasangan sampai dah 2 kali pergi sesi runding cara, kali ketiga pun ada tapi tak mau jadi juga. Biasanya jalan penyelesaiannya ialah cerai dah, cerai dah, tak ada buat apa pun. Ketika tiada cara lain untuk mewujudkan persefahaman dalam kehidupan rumah tangga, peraturan yang boleh kita menangani masalah tersebut untuk diperlukan, maka dengan itu ikatan perkahwinan dapat dirungkaikan. Diceraikan, berlaku perceraian ni, dan hak kedua-dua pihak tidak terabai. Betul tak? Kalau masih lagi dalam keadaan tu, tanggungjawab tak nak buat tapi tak nak lepaskan, so dia tak dapat hak yang sepatutnya. Kalau dia isteri, dia tak dapat hak sebagai isteri. Suami dengan nafkah tak bagi, dengan pukul isteri lah sebagainya, sedangkan itu bukan hak dia. Hak isteri adalah untuk mendapat nafkah, untuk dapat layanan kasih sayang daripada suami. Tapi kalau suami asyik pukul, nafkah tak bagi, suruh isteri cari, maka terabai. Ataupun suami terabai, isteri buat tak tahu, tak pernah melayani suami, tak ambil hal urusan rumah tangga, dia biarnya suami kan, makan minum suami pun tak ambil tahu, nak hidup ke nak mati nanti kau lah kan. Jadi sampai bila? Jadi itu di situ ada jalan dia kan, untuk dirungkaikan untuk kebaikan dan hak pihak-pihak masing-masing ya. Ini dilakukan apabila mereka tidak mampu lagi hidup bersama. Dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah An-Nisa, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika mereka berdua bercerai, maka Allah akan mencukupkan keperluan masing-masing daripada limpah kurnianya. Allah amat luas limpah kurnianya lagi maha bijaksana. Jadi perceraian tu untuk memisahkan mereka, mungkin selepas itu Allah akan bagi jalan terbaik pada mereka pula. Sebab itu adalah masing-masing. Sebab kalau dia masih lagi dalam perkahwinan, hak dia tak tertunai, yang ni tak tertunai, yang ni tak tertunai. Jadi jalan dia apabila mereka bercerai, insya-Allah Allah akan mencukupkan keperluan masing-masing. Masing-masing itu adalah hak yang dulu tak dapat, dia terbela lah, terlepas, tak adalah menanggung, orang kata menanggung bala je kan. Jadi dia boleh selesaikan. Okay. Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang daruri. Daruri maksud dia amat diperlukan. Dia terpaksa melakukannya walaupun kebiasaannya perceraian amat memerikkan. Dah terpaksa. Itu kalau bagi orang, rasanya bagi orang yang memang dah lama berkahwin. Tapi kalau yang baru seminggu dua ni, itu nampak benar dia memang tak memahami bagi saya kan. Nak kenal hati budi kita, nak kenal hati budi pasangan pun main tahun Haji, betul tak Haji? Kan, main tahun juga tu. Kalau tekat sebulan dua tak kenal lagi. 4-5 tahun kan. Tanya makcik ni pun, nak 4-5 tahun nak kenal, nak kenal perangai suami pun bukan senang. Itu pun ada lagi tak kenal lagi tu. Ada lagi yang isteri tak cam lagi perangai suami tu kan. Dia bukan sehari dua, bukan seminggu dua, bukan sebulan dua. Jadi sebab itulah, kalau dah lama kahwin, bercerai, itu memang perit rasanya. Tapi kalau sehari dua tu, baru seminggu dua tu, dia rasa kahwin ni macam seronok-seronok, itu dah. Kan? Tak ada rasa tanggungjawab. Bila dia berkahwin tu dengan rasa sekadar nak seronok, best. Bila kita kahwin dengan rasa ini aku nak galas tanggungjawab sebagai suami. Kan? Menunaikan amanah yang Allah berikan pada aku untuk menjaga iman aku, insya-Allah.
Itu boleh jaga, kan? Jadi jika talak digunakan untuk menunjukkan kebebalan, ni yang kedua ni, ya, dan memenuhi hawa nafsu, maka status talak tadi jatuhlah kepada halal, tapi Allah tak suka. Yang dibenci oleh Allah SWT, yang dimurkai oleh Allah SWT, kan? Kebanyakannya yang baru kahwin sebulan dua tu, bagi saya jatuh talak dalam keadaan bebal. Macam ni dalam kitab disebutlah, kan? Kalau kita sebab tak ada jalan selamat, makan tempoh lama, itu mungkin perit. Tapi kalau takat seminggu dua kahwin, 2-3 bulan kahwin, dah jatuhkan talak, itu dia katakan tadi, talak itu digunakan menunjukkan kebebalan si suami tadi tu, kan? Dan memenuhi hawa nafsu dia saja. Barulah ini dikaitkan dengan perkara yang halal tetapi dimurkai oleh Allah SWT, ya. Allah Maha mengetahui semua perkara baik dan buruk, dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan, ya. Allah yang tahu segala-galanya, ya. Sama ada nak berlaku kehidupan kita ni setakat mana, sampai bila, kan? Jadi sebab itu Allah letakkan ada perceraian, jalan terakhir sekiranya tak boleh nak diselamatkan lagi rumah tangga tersebut. Wallahu alam. Saya rasa berhenti dekat ni sebab panjang tajuk yang kedua ni, memang dia 2 muka surat dia saja. Tak tahu nak berhenti mana. 2 muka ni, 1 muka setengah dia punya saja. Wallahu alam. Ada apa-apa persoalan tuan, kita boleh kongsi. Kalau ada apa persoalan, kita boleh kongsi. Masjid kita mesyuarat 2 bulan ya. Alhamdulillah. Ada masjid dah panas. Dah panas. Dah mula berkempen. Saya minggu lepas, alhamdulillah, saya pergi ke masjid ni off lah. Biar. Minggu lepas saya pergi